TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM dan anda sedang bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini di dalam Sukses SPM 2022 Pecutan, Abang Fizi nak ajak semua yang sedang menonton kita pada hari ini sama-sama kita sediakan pen dan juga kertas sebab hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kertas 2. Tapi sebelum tu jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Siapa cikgu kita ya? Cikgu! Bersama-sama dengan kita Cikgu Zainab pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Baik Fizi. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami tidak berdua, kita akan bersama-sama dengan juru bahasa isyarat kita. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Nazri Hussein daripada SMK Pendidikan Khas Persekutuan Perempuan Pulau Pinang, Malaysia. Daripada Penang, India, mai sini untuk anda. Okeylah. Hari ini kepada calon-calon SPM yang ambil ekonomi, sama-sama kita tumpukan dengan apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Silakan Cikgu Zainab. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak cikgu calon-calon SPM 2022. Jadi kita akan mulakan dengan kertas ekonomi, kertas 2, kod 3767/2. Okey, kita mula dengan format kertas 2. Kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 3 soalan, iaitu soalan 1, soalan 2 dan soalan 3, di mana setiap soalan mewakili 20 markah. Jadi 3 soalan ialah 60 markah. Dan bahagian A ni wajib dijawab bagi semua calon. Okey, kemudian kita ada bahagian B. Bahagian B mengandungi 4 soalan, bermula dengan soalan nombor 4, 5, 6 dan 7. Dan calon-calon dikehendaki memilih 2 sahaja soalan. Dan setiap soalan mewakili 20 markah. Jadi 2 soalan 40 markah. Dan dalam soalan bahagian B ni kita ada ceraian A, B, C. Dan salah satu ceraian ni merupakan soalan rubrik penskoran. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana teknik untuk menjawab soalan rubrik penskoran. Baik Cikgu. Okey. Jadi seterusnya kita lihat peruntukan masa yang diberi bagi kertas 2 ialah 2 jam 15 minit. Jadi dalam memilih soalan bahagian B ni, kita kena pastikannya, calon-calon SPM kena pastikan bahawa memilih soalan yang benar-benar boleh jawab. Ya, maksudnya kena baca semua soalan, pastikan keempat-empat soalan tu dibaca dengan teliti, kemudian baru kenal pasti mana soalan yang terbaik yang boleh dijawab, dan jangan tinggalkan mana-mana pun. Ya, calon tidak digalakkan menganggap bahawa soalan 4 dan 5 tu soalan yang mudah, sedangkan 6 dan 7 tu soalan yang susah. Ya, okey. Seterusnya, memandangkan soalan kita sekarang adalah berkaitan dengan soalan kebat, maka calon-calon dinasihatkan untuk mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bagaimana seorang calon tu dapat berfikir dan kritis apabila dia boleh mencetuskan idea ataupun menjana idea yang baharu. Kemudian boleh membuat keputusan, menyatakan sebab atas keputusan yang dibuat tadi dan membuat penilaian. Okey, kemudian berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak ni maksudnya calon-calon perlu berfikir luar dari kebiasaan. Ya, jangan bergantung semata-mata apa yang ada di dalam buku teks sahaja. Dan calon juga perlu menghubung kaitkan
tentang isu-isu yang ada di dalam ekonomi dengan pengalaman hidup kita seharian fizik, ya. Contohnya apa yang berlaku di luar, ya. Kemudian boleh mengaitkan juga dengan topik-topik yang lain, ya. Kalau bab 1 tu kaitkan dengan topik bab 5 ataupun mata pelajaran ekonomi dikaitkan dengan subjek sains ataupun geografi dan sebagainya, ya. Baik, faham cikgu. Ya? Cikgu, saya nak tanya cikgu, bila kita belajar tentang ekonomi ni, pastinya akan melibatkan pengiraan. Jadi boleh tak calon-calon SPM kita ni membawa kalkulator di dalam dewan peperiksaan, cikgu? Ya, memang kita memang kena bawa kalkulator, ya. Calon-calon memang kena bawa kalkulator, ya. Dengar tu kawan-kawan. Ya. Tapi tak perlulah sampai bawa kertas graf ke, Tak ya. payah. Ya, yang penting kalkulator dan juga alat tulis. Baiklah cikgu, kita akan sama-sama selusuri dan juga sama-sama kita akan ulang kaji tentang ekonomi kertas 2. Sekejap aja lagi. Calon SPM, jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini Abang Fizi nak pesan kepada semua calon-calon SPM kita agar sediakan pen dan juga kertas, sama-sama kita ulang kaji tentang mata pelajaran ekonomi kertas 2. Kerana hari ini kita datangkan Cikgu Zainab daripada SMK Serendah, Selangor yang akan sama-sama kita selusuri tentang ekonomi kertas 2 pada hari ini. Baik Cikgu Zainab, silakan dengan pembelajaran kita cikgu. Baik, seterusnya kita akan melihat kata-kata tugas pada bahagian A, di mana kata tugas ni sangat penting untuk pelajar fahami. Kerana kata tugas ni yang memandu kita apa yang kita nak jawab di dalam pentaksiran SPM nanti. Jadi kata tugas yang biasa di dalam mata pelajaran ekonomi ialah jelaskan, terangkan, huraikan, mengapakah, nyatakan, bersetujukah, wajarkah, bandingkan, bezakan, hitungkan, berapakah, bagaimanakah, lukiskan dan ada beberapa lagi, ya Fizi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata tugas jelaskan. Kata tugas jelaskan memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami, di mana calon boleh memberi dari aspek faktanya, huraiannya dan juga contoh. Dan jika memberi dalam bentuk fakta, pastikan fakta tu boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia ada maksud. Di mana kata tugas jelaskan ni dia sebenarnya lebih bersifat terbuka. Maksudnya selagi ada di dalam buku teks, selagi dia betul, kita boleh tulis di dalam kertas jawapan kita. Dan jawapan calon mesti memberi penjelasan dengan bernas dan membawa maksud. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh soalan ni. Jelaskan penentu permintaan yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. 3 markah. Jadi cikgu nak ingatkan, bila kita dapat soalan, pertama kali kita kena lihat kepada kata tugas. Kemudian kita lihat kepada kata kunci soalan tersebut. Dan yang ketiga, kita lihat kepada markah. Kat sini markah 3 markah. Jadi apa yang kita boleh jawab kalau soalan jelaskan macam ni, ya? Okey, jawapannya pendapatan individu meningkat. Kalau kat sini kita lihat pendapatan tu sahaja ialah fakta. Fakta kalau murid menjawab pendapatan belum dapat markah lagi. Maksudnya dia kena pendapatan individu meningkat. Boleh berdiri sendiri dan membawa maksud. Faham cikgu? Okey, faham Fizi, ya? Faham, Okey, kemudian cita rasa pengguna terhadap sesuatu barang meningkat. Ataupun kita boleh tulis, calon boleh tulis, orang menyukai barang tersebut, ya? Kemudian akhir sekali, dasar kerajaan yang menurunkan kadar cukai. Maksudnya cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya? Sekiranya calon SPM kita ni menjawab di dalam bentuk point cikgu, adakah ia diterima? Untuk bahagian A boleh diterima. Cuma pastikan bila menulis dengan point tu, ayat tu dia boleh berdiri sendirilah. Ya. Tapi nasihat cikgu sebaik-baiknya tulis dalam bentuk esei lah. Ya. Tak salah, tapi lebih baik tulis dalam
bentuk AC. Ayat yang lengkap, cikgu. Ayat yang lengkap, ya. Faham, cikgu. Okey. Okey, seterusnya kata tugas terangkan. Memberi kenyataan berdasarkan proses dan juga alasan di mana calon dikehendaki menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab. Di mana calon dikehendaki memberi satu fakta dan satu huraian ataupun satu fakta dan satu contoh. Sama ada pilihlah mana-mana satu yang calon boleh jawab, ya. Kita lihat kepada soalan contoh fizik. Terangkan dua fungsi wang. Terangkan, kata tugas terangkan. Kata kuncinya ialah fungsi wang, markahnya ialah 4 markah. Okey, jawapan kita lihat sebagai alat ukuran nilai itu ialah fakta dia. Okey, yang ini ialah fakta dia. Kemudian contohnya harga sebuah buku ialah RM5. Ini ialah contoh. Kan tadi cikgu kata satu fakta, satu contoh. Ya, cikgu. Ya, kemudian yang kedua ialah sebagai alat bayaran tertunda. Yang ini fakta. Bayaran boleh dibuat secara ansuran. Ini ialah huraian. Jadi di sini 2 fakta, 1 contoh dan 1 huraian. Dapat markah 4. Faham, cikgu. Okey, faham ya? Faham. Okey, kita teruskan lagi dengan kata tugas huraikan. Kata tugas huraikan memperihalkan atau menceritakan sesuatu dengan panjang lebar atau terperinci dan teratur, di mana calon dikehendaki menjawab dengan memberikan satu fakta dan 2 huraian, atau satu fakta, satu huraian dan satu contoh. Kalau calon menjawab satu fakta, 2 contoh, boleh tak Fizi? Boleh, cikgu. Boleh. Tak boleh Fizi. Tak Dia boleh, kena satu fakta, Satu huraian, satu contoh. Sebab Kalau dia bagi, ada tugas dia huraikan, cikgu. ya, kalau dia bagi 2 contoh, Baik. dia cuma dapat 2 markah pada bahagian tersebutlah. Kita Faham, lihat ya. Contoh soalan untuk huraikan. Huraikan 2 fungsi wang. Cikgu bagi contoh soalan yang sama tapi menggunakan kata tugas yang berlainan. Huraikan, cikgu. Huraikan, ya. Okey, kita lihat jawapannya. Jawapannya sebagai alat ukuran nilai itu ialah fakta. Nilai sesuatu barang dapat ditentukan dalam bentuk harga, huraian dia. Kemudian kita bagi contoh pula, harga sebuah buku ialah RM5. Ya. Kemudian yang kedua sebagai alat bayaran tertunda. Bayaran boleh dibuat secara ansuran dan pembelian secara kredit. Jadi yang ini kita bagi dalam bentuk fakta, yang ni kita bagi dalam bentuk huraian, yang kini kita bagi dalam bentuk contoh. Yang ni fakta, yang ni huraian, yang ni huraian. Jadi kalau kita beri dalam contoh, 2 contoh, maksudnya contoh satu lagi tu kita tak bagi markah. Oh, tak dikira, cikgu, ya? Tidak dikira. Faham, ya. cikgu. Boleh, ya? Okey, seterusnya kata tugas bagaimanakah. Memperihalkan atau memberi penerangan tentang cara atau langkah dan juga tindakan. Okey. Contoh soalannya, bagaimanakah kerajaan menggunakan belanjawan negara sebagai alat untuk mengawal inflasi? Ya, 5 markah. Ya, di sini sebenarnya ini ialah tajuk bagaimana kerajaan mengawal ketidakstabilan ekonomi negara. Jadi Fizi, suka cikgu ingatkan kita ada 2 ketidakstabilan. Satu ialah inflasi, satu lagi ialah kemelesetan ataupun deflasi. Jadi yang ini, soalan ni bagaimana menggunakan belanjawan. Kita ada 2 dasar, iaitu dasar fiskal dan juga dasar keuangan. Jadi bila belanjawan, belanja mesti dasar fiskal lah, ya. Okey, kita lihat jawapan dia. Menjalankan belanjawan lebihan, maksudnya hasil lebih daripada belanja. Sebab tu kita dapat belanjawan lebihan. Kemudian menggunakan dasar fiskal menguncup. Ya, di mana dasar fiskal menguncup ni dia menggunakan 2 alat. Yang pertama, menaikkan kadar cukai. Kita boleh bagi contoh. Kat sini cikgu bagi contoh
menaikkan kadar cukai pendapatan. Kita pun boleh bagi contoh-contoh yang lain lah. Ya. Okey, kemudian apabila kadar cukai pendapatan dinaikkan, pendapatan boleh guna kita berkurang sebab kita bayar cukai lebih. Jadi apa kesannya? Kuasa beli kita berkurang. Bila kuasa beli kita berkurang, maksudnya harga akan jatuh dan inflasi terkawal. Okey, alat yang kedua melalui perbelanjaan. Ya, kerajaan akan menurunkan perbelanjaan kerajaan di mana kerajaan akan menangguhkan projek pembangunan yang kurang penting. Pun kita boleh bagi contoh. Contoh juga kita dapat markah. Kemudian apabila projek pembangunan dikurangkan, peluang pekerjaan masyarakat akan berkurang dan pengangguran akan meningkat. Apabila orang tak ada kerja, apa Fizi jadi? Pendapatan penduduk akan merosot dan kuasa beli juga akan jatuh. Akhirnya harga jatuh dan inflasi akan terkawal. Ya, itu tujuan dia ya. Bagaimana kerajaan menggunakan dasar belanjawan negara ni bagi mengatasi inflasi. Okey, kita lihat kepada kata tugas bezakan atau perbezaan. Apabila kata tugas perbezaan ni, kita memberi kelainan atau ketidaksamaan antara dua perkara. Ya. Kita lihat contoh soalan ni. Rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan bagi suatu barang. Rajah 1 dan rajah 2. Bezakan perubahan titik pada kedua-dua rajah tersebut 6 markah. Jadi cikgu suka ingatkan calon-calon SPM, apabila kita nak membuat perbezaan ataupun bezakan, pastikan kita membeza pada aspek yang sama. Kalau kita membezakan dari segi tafsiran, dua-dua kita kena tafsirkan. Kalau kita membezakan dari segi contoh, dua-dua pun mesti dari segi contoh lah. Okey, kalau kita lihat kat sini, apa beza rajah 1 dan rajah 2? Rajah 1 merupakan perubahan dalam kuantiti diminta. Rajah 2 merupakan perubahan dalam permintaan. Tu beza dia, Fizi. Okey. Yang kedua, kita lihat dari segi apa yang pergerakan titik itu. Pergerakan titik R ke S adalah disebabkan oleh penurunan dalam tingkat harga. Manakala peralihan X ke Y disebabkan oleh faktor-faktor bukan harga barang itu, seperti contohnya pendapatan meningkat, cita rasa yang menggalakkan dan sebagainya. Ya. Okey, kita tengok jawapan penuh dia. Okey. Yang ke B tadi dikenali sebagai pengembangan permintaan, pada rajah 2 dikenali sebagai pertambahan permintaan. Okey, boleh Fizi setakat ni? Boleh cikgu, faham cikgu. Okey, seterusnya kata tugas bandingkan. Kata tugas bandingkan maksudnya kita kena memberi persamaan dan perbezaan. Ya, kalau bagi perbezaan sahaja belum dapat markah yang maksimum lah. Ya, kena ada sekurang-kurangnya satu persamaan. Okey, kita lihat soalan contoh dia. Gambar di bawah menunjukkan input-input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kita ada input ni, input A, input B. Bandingkan kedua-dua input tersebut. 5 markah. Input A tu gambar apa, Fizi? Lori cikgu. Lori. Input B? Ada orang tengah menjala. Buruh. Jadi kita lihat jawapannya betul tak? Okey, kita lihat persamaannya. Baik. Persamaan input lori dengan buruh tadi, input tetap dan input berubah tadi, kedua-duanya wujud dalam jangka pendek. Itu persamaan dia, Fizi. Jadi kat sini cikgu tulis 2 tapi ambil 1 je. Faham cikgu? Okey, kemudian kita melihat pada perbezaan. Input A merupakan input tetap, input B merupakan input berubah. Input B wujud dalam jangka pendek sahaja, manakala minta maaf ya. Input A wujud dalam jangka pendek, input B wujud dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian input A wujud walaupun output sifar
input B tidak wujud pada output sifar. Ya. Kemudian akhir sekali, tetap sama pada setiap tingkat output, manakala input B berubah mengikut tingkat output. Jadi Fizi, kalau soalan perbezaan, sebaik-baiknya kita jawab dalam bentuk jadual lah. Satu input A, satu input B. Ini yang sebaik-baiknya cikgu, yang sebaik-baiknya lah. Tapi kalau nak jawab essay, tak ada masalah lah. Cuma kita bagi tahulah. Contohnya kita bagi tahu input A merupakan input tetap, manakala input B merupakan input berubah. Pun boleh juga ya. Faham cikgu? Okey, soalan seterusnya. Kata tugas seterusnya. Kata tugas mengapakah? Memberi sebab alasan tentang suatu isu ekonomi secara mendalam, di mana jawapan merupakan fakta dan huraian. Satu huraian sebab atau alasan memperoleh satu markah. Kita lihat soalan contoh dia. Maklumat berikut berkaitan dengan externality negatif. Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan menyatakan bahawa membina loji nuklear di negara ini masih pada peringkat kajian. Mengapa loji tersebut perlu dibina? Jadi, ini jawapannya Fizi. Boleh baca Fizi? Boleh cikgu. Mewujudkan peluang pekerjaan alternatif kepada penggunaan arang batu minyak yang menyebabkan pencemaran udara, menjimatkan tenaga elektrik, mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, peningkatan teknologi dalam bidang perubatan, memusnahkan sel kanser dan pemodenan dalam sektor pertanian, menghasilkan baka tanaman bermutu tinggi. Pendapatan petani meningkat, manfaat dalam bidang industri, pengawetan makanan. Itu di antara jawapan contoh cikgu ya. Ini Fizi, ini ialah contoh soalan kebat. Ya, di mana kita menghubung kaitkan soalan ni dengan tajuk-tajuk lain Fizi ya. Contohnya macam ni, kita tak belajar dalam ekonomi tentang benda ni, tapi kita boleh masukkan apabila kita menjawab soalan. Baiklah, itu di antara penerangan daripada Cikgu Zainab kita mengenai kata tugas yang biasa digunakan di dalam SPM. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Pecutan masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Dan Abang Fizi harapkan kepada semua calon-calon SPM dapat memberikan sepenuh perhatian tentang apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Zainab pada hari ini. Kerana hari ini sama-sama kita akan mengulang kaji tentang kertas 2 ekonomi pada hari ini. Silakan Cikgu Zainab. Kita pergi kepada kata tugas yang seterusnya, iaitu kata tugas lukiskan. Dalam ekonomi, lukiskan biasanya melibatkan keluk. Jadi, untuk menghasilkan satu keluk yang tepat dan betul, dia mesti menggunakan skala yang betul. Ya. Kemudian, ada label pada paksi kuantiti dan harga. Kemudian, ada titik origin. Calon-calon dikehendaki memplot dengan tepat dan akhir sekali menggaris dengan menggunakan pembaris. Baik, ini adalah contoh keluk permintaan. Kita lihat pada paksi harga, kita ada titik origin iaitu kosong. Kemudian skalanya betul, 2, 4, 6 dan kita ada harga ada dalam unit RM. Kemudian kita ada pada paksi kuantiti juga bermula dengan titik origin, skala betul dan label pada kuantiti. Kemudian memplot dengan tepat dan kita mencantumkan dengan menggunakan pembaris dan akhir sekali kita melabel dengan DD. Faham cikgu? Okay. Seterusnya, ini adalah contoh soalan. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti permintaan dan penawaran bagi suatu barang. Jadi apabila ada kuantiti permintaan dan penawaran, maksudnya ini memerlukan calon melukis keluk keseimbangan pasaran. Jadi soalannya, dengan menggunakan kertas graf, lukiskan keluk keseimbangan pasaran barang tersebut. Kertas graf disediakan di dalam kertas buku jawapan. Okey. Kita lihat jawapan dia. Okey.
jawapan dia kita lihat yang ini kita boleh memperoleh markah lah sebab ada titik origin, skala betul, ada label kuantiti dan ada unit. Okey cikgu. Kemudian kalau apa yang boleh menyebabkan calon SPM kita ni kehilangan markah untuk ketika melukis keluk ni cikgu? Biasanya untuk calon-calon yang tidak mendapat markah tepat kerana selalu calon tidak menulis titik origin ni. Faham cikgu. Kemudian tidak mengikut skala yang betul dan tidak melabel pada setiap paksi sama ada harga atau kuantiti. Sebab fizik kalau tak ada tulis origin tu dekat bahagian paksi harga dan juga paksi kuantiti ni, 2 markah dia dah hilang. Okey. Kemudian untuk keluk keseimbangan pasaran, tujuan kita adalah untuk mencari keseimbangan pada tingkat harga dan juga tingkat kuantiti diminta. Okey, dan juga ditawar. Jadi kebiasaan calon, salah satu kesilapan calon yang sering dilakukan juga, calon suka melukis mencantumkan keluk ni menjadi satu garis lurus. Dia tidak mencantumkan setiap titik tu. Dia mencantumkan dengan garis lurus seperti ini. Jadi ada satu titik yang tidak menyentuh garisan. Faham Ini juga. kesilapan yang biasalah calon-calon lakukan. Ini akan hilang markah lah cikgu Ya, kat sini dah hilang banyak markah kalau tidak mematuhi peraturan dalam melukis keluk. Okey, jadi kita kena mencari titik keseimbangan pasaran, iaitu di mana harga keseimbangan pada soalan ini adalah RM3.65. Manakala kuantiti keseimbangan pasaran adalah 10.60. Faham cikgu. Okey. Keseimbangan pasaran ni adalah satu benda yang sangat penting sebab bukan sahaja kita nak gunakan waktu melukis keluk macam ni, kita juga boleh gunakan keseimbangan pasaran ni untuk menjawab bahagian B nanti. Okey. Jadi soalan seterusnya tadi ialah tentang bagaimana nak menentukan keadaan pasaran pada tingkat RM3. Di mana jawapannya ialah kuantiti permintaan 12 unit, kuantiti penawaran 8 unit. Di sini berlakunya lebihan permintaan sebanyak RM4 unit. Iaitu 12 unit kita tolak dengan 8 unit dan harga cenderung naik. Pada tingkat harga 5 tadi, kuantiti permintaan 8 unit, kuantiti penawaran 14 unit, berlaku lebihan penawaran sebanyak RM6 unit, 14 unit tolak 8 unit dan akhirnya harga cenderung turun. Faham cikgu. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Okey, sekarang kita lihat kata tugas hitungkan. Okey, kata tugas hitungkan ni memerlukan calon memberi jalan kerja. Kita tambah dengan rumus jika ada rumus dan juga jawapan akhir. Ya, soalan hitungkan ni tak sama dengan soalan berapakah. Kalau soalan berapakah, kita terus memberi jawapan akhir sahaja. Okey, ini ialah soalan contoh bagi soalan hitungkan. Jadual di bawah berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek. Ya, kat sini kita ada jadual dia. Soalannya hitungkan nilai P dan nilai Q. Soalan kata tugas hitungkan 4 markah. Jadi jawapan dia kita lihat, kita semak. Okey, macam mana kita dapat P? P ialah keluaran marginal. Jadi keluaran marginal formulanya ialah perubahan jumlah keluaran kita bahagi dengan perubahan input berubah, iaitu 330 kita tolak dengan 180 kita bahagi dengan 3 tolak 2. Jadi 330 tolak 180 bahagi dengan 1, jadi 150 unit. Okey, kemudian kita lihat kepada keluaran purata. Apa formula keluaran purata? Keluaran purata ialah jumlah keluaran kita bahagi dengan input berubah. 480 ni, yang ini kita bahagi dengan 4. Jadi jawapannya ialah 120 unit.
Faham cikgu. Faham ya? Faham cikgu. Okey, seterusnya ini jawapan dia ya. Jadi kita lihat kepada soalan contoh. Jadual di bawah berkaitan dengan fungsi pengeluaran jangka pendek. Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal. A, buruh 0 hingga 3. Jadi berdasarkan kepada buruh hingga 3, kita lihat keluaran puratanya meningkat, keluaran marginalnya juga meningkat. Dan di situ cikgu ada tandakan bulatkan tu maksudnya itu adalah keluaran marginal yang paling maksimum. Sebab kita belajar tajuk keluaran, firma akan mengeluarkan pada keluaran yang maksimum. Okey, jadi jawapannya untuk buruh 0 hingga 3, keluaran purata meningkat, keluaran marginal meningkat dan keluaran marginal maksimum pada buruh ketiga. Okey, yang ke B, buruh 3 hingga 4, 2 markah. Kita lihat buruh 3 hingga 4, kita lihat keluaran puratanya meningkat, keluaran marginal menurun. Kalau kita lihat kat situ ada tanda bulat tu ialah yang maksimum. Jadi keluaran purata maksimum pada buruh yang keempat. Dan akhir untuk C, buruh 4 hingga 7, keluaran purata menurun, keluaran marginal juga menurun. Jadi kita lihat keseluruhan jawapan seperti yang cikgu paparkan. Okey. Kemudian kita lihat kat situ keluaran purata meningkat, keluaran marginal meningkat, keluaran marginal maksimum pada buruh yang ketiga dan seterusnya. Jadi Fizi, kalau soalan seperti ini kita elakkan untuk murid menjawab. Contohnya macam tadi buruh 0 hingga 3, murid menjawab. Contohnya pada buruh pertama, jumlah keluaran 80, keluaran purata 80 unit, keluaran marginal 80 unit. Jawab macam tu memang tidak memperolehi markah sama sekali. Jadi bila kita nak membuat hubungan tu, hubungan sama ada dia meningkat atau menurun. Faham cikgu? Faham ya? Kita harapkan kepada kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM dapat faham tentang apa yang telah pun dijelaskan oleh cikgu kita. Baiklah, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 pecutan. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda pada hari ini. Nampak tak di tangan Abang Fizi ada pen dan juga kertas. Saya harapkan juga kepada calon-calon SPM kita adakan pen dan juga kertas dan fokus tentang apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Zainab kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Sama-sama kita selusuri, kita ulang kaji tentang mata pelajaran Ekonomi Kertas 2. Cikgu Zainab, silakan cikgu. Baik, seterusnya kita akan lihat kata tugas bahagian B. Kata tugas bahagian B seperti bersetujukah, wajarkah dan beri alasan ya. Kemudian kita ada kemukakan hujah, beri pendapat anda. Kata tugas bincangkan, buktikan, cadangkan. Ya, seterusnya kata tugas bersetujukah, wajarkah, beri alasan anda. Dalam kata tugas ini perlu calon-calon membuat pertimbangan terhadap suatu perkara dengan mengambil kira pelbagai aspek, sama ada kebaikan, keburukan, kelebihan atau kekurangan. Di mana untuk kata tugas bersetujukah, calon-calon perlu ada satu pendirian, sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju, sama ada pilih wajar ataupun tidak wajar. Kemudian elakkan daripada menjawab dua-dua pendirian. Dua-dua dijawab. Wajar dia jawab, tidak wajar pun dia jawab. Itu tak tetap pendirian cikgu. Itu namanya tak ada pendirian ya. Okey. Yang kedua, kemukakan pendapat, hujah, komen anda. Untuk kata tugas ini, calon-calon perlu memberi pendapat sama ada menyokong atau membangkang. Jadi untuk kata tugas ni tak perlu ada pendirian, tetapi kena mengemukakan hujah sama ada menyokong atau membangkang. Di sini juga elakkan daripada memberi hujah secara bercampur-campur. Kemudian soalan bincangkan,
soalan bincangkan ni calon-calon kena menjawab secara mendalam dengan dua sisi ataupun dari pelbagai aspek, di mana jika ada pro, dia kena ada kontra. Kalau ada positif, mesti ada negatif. Kalau ada kebaikan, mesti ada keburukan. Jadi, elakkan menjawab satu sisi sahaja. Okey, kemudian untuk buktikan, menyatakan kebenaran dengan contoh, fakta sebagai sokongan. Macam mana nak membuktikan? Melalui jadual. Contohnya jadual permintaan, jadual penawaran. Kemudian rajah dalam ekonomi mestilah menggunakan keluk. Kemudian yang ketiga, melalui pengiraan. Contohnya kira untung, kira upah benar dan sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan dapatan daripada ahli ekonomi. Contohnya hukum atau teori. Okey. Sekarang cikgu nak bagi macam mana kita nak menjawab tips untuk bahagian B. Okey, jawab ikut kata tugas dan kehendak soalan. Macam bahagian A sama ya. Kemudian jawab secara terperinci dan mendalam. Tidak perlu banyak fakta. Maksudnya ada satu idea, kembangkan dengan mendalam. Jawapan bukan sepenuhnya daripada buku teks. Beri jawapan merentas tajuk. Maksudnya kalau tajuk bab 1 boleh dikaitkan dengan tajuk bab 2, 3 dan seterusnya. Kemudian beri contoh semasa. Contohnya apa yang berlaku dalam kehidupan sebenar, isu-isu ekonomi dan sebagainya. Kemudian beri sokong rajah, sokongan melalui rajah dan pengiraan jika relevan. Akhir sekali, beri kesimpulan atau cadangan jika perlu. Cikgu. Okey, seterusnya perkara yang perlu dielakkan. Apa yang tak boleh buat? Meramal atau spot tajuk. Maksudnya dari sekecil-kecil tajuk hingga sebesar-besar tajuk pun kita kena bacalah ya. Kita tak boleh spot ya. Contohnya kalau kita rasa soalan tu nak keluar, kita bagi tumpuan lebih. Ya, macam tu ya. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang fakta dan huraian dalam jawapan. Yang ketiga, menjawab soalan yang lebih daripada arahan yang diberikan. Ya, contohnya kalau dalam situ kena jawab 2, jawab 2 je lah. Ya, jangan jawab 3 ataupun 4. Okay, kalau jawab lebih macam mana cikgu? Kalau jawab lebih boleh, tapi masalahnya nanti kita akan tak cukup masa untuk menjawab soalan lain dengan lebih baik ya. Okey, kemudian menjawab secara umum dan mengikut logik. Seterusnya memberi 2 pendirian bagi soalan membuat keputusan ya, macam soalan tadi, setuju tak setuju ya, wajar tak wajar ya, pilih salah satu pendirian sahaja. Dan akhir sekali, memberi jawapan satu sisi bagi soalan bincangkan. Ya. Ingat ya, soalan bincangkan mesti jawab dalam 2 sisi. Baik, seterusnya kita lihat satu set contoh soalan bahagian B. Maklumat di bawah berkaitan dengan suatu tindakan KWSP terhadap pencarum. Kuala Lumpur, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sudah menyalurkan RM2.3 bilion pembayaran iCitra kepada lebih 4.5 juta ahli setakat 4 Ogos yang lalu. Soalan A, jelaskan peranan institusi keuangan tersebut dalam menjaga kebajikan ahlinya. 4 markah. Ya? Jadi di sini apa peranan KWSP dalam menjaga kebajikan ahlinya? Kata kuncinya ialah menjaga kebajikan. Jadi kita lihat jawapan dia. Okey, yang pertama, menyediakan simpanan hari tua. Ya, maksudnya simpanan apabila kita bersara. Kemudian kita ada akaun 1. Akaun 1 ialah akaun persaraan. Peruntukannya ialah 70% dalam akaun 1. Boleh dikeluarkan selepas persaraan 55 tahun. Ya.
Kemudian jawapan seterusnya, boleh dikeluarkan apabila pencarum mengalami hilang keupayaan bekerja dari segi fizikal dan mental. Boleh keluar ya Fizi kalau kita mengalami ketidakupayaan bekerja ni. Kemudian pencarum yang mencarum di dalam KWSP akan dibayar dividen. Macam mana dividen tu diperoleh? Apabila KWSP melabur ke tempat-tempat yang menguntungkan, ya. Kemudian membolehkan pengeluaran akaun 2 yang mewakili 30%. Okey, kemudian tujuan pembayaran deposit rumah, boleh keluarkan KWSP juga untuk membayar deposit rumah. Pengeluaran untuk menunaikan haji dan akhir sekali pengeluaran bagi tujuan kesihatan. Jadi kat sini cikgu tunjuk dalam bentuk macam ni supaya murid-murid boleh lihat dengan jelas. Tapi dalam menjawab soalan SPM, calon-calon sebaik-baiknya menulis dalam bentuk essay. Ya. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B. Dengan menggunakan gambar rajah. Kalau gambar rajah, ingat Fizi, dalam ekonomi gambar rajah cuma satu je, iaitu keluk. Ya, jelaskan kesan tindakan tersebut kepada perubahan permintaan pengguna. 7 markah. Jadi untuk soalan seperti ini, calon-calon kena menjawab 2 bahagian, iaitu yang pertama kena melukis keluk dan yang kedua kena menjelaskan keluk tadi. Ya, kita lihat kepada jawapan dia. Kita mulakan, apabila kita melukis keluk, mesti mulakan dengan keluk keseimbangan pasaran. Ya, keluk keseimbangan pasaran bermula pada titik I0 pada tingkat harga P0 dan kuantiti Q0. Ya, apabila pengeluaran I Citra menyebabkan keluk penawaran beralih ke kanan dari D0 ke D1. Ya, harga meningkat dari P0 ke P1 dan kuantiti meningkat dari Q0 ke Q1. Jadi untuk menjawab soalan ni, Fizi, calon-calon dinasihatkan jangan melukis setakat peralihan keluk permintaan ke kanan. Macam ni je keluk tu. Walaupun dia labelkan dengan tepat macam ni, kita nak calon-calon melukis bermula dengan keluk keseimbangan pasaran. Ya. Okey, ini ialah keluk yang lengkap. Kemudian ni huraiannya berdasarkan kepada huraian tadi yang cikgu dah bacakan. Ya. Okey, seterusnya Fizi, soalan yang ke-C, soalan terakhir. Pilihan mengeluarkan I Citra akan memberi kesan kepada pencarum pada masa hadapan. Bincangkan 9 markah. Jadi Fizi, tadi cikgu dah terangkan pada mana-mana ceraian, pada markah yang paling tinggi, ini namanya soalan rubrik. Ya, ini namanya soalan rubrik. Jadi kata kuncinya ialah bincangkan. Bila bincangkan tadi, kita kena jawab dalam 2 sisi. Ya, 2 sisi. Jadi di sini cikgu paparkan contoh jawapan bagi soalan tadi. Pengeluaran I Citra memberi kesan positif, sisi yang pertama, kepada pencarum pada masa hadapan. Okey? Kalau Fizi dapat duit I Citra. Fizi nak buat apa? Saya akan membuka sebuah perniagaan burger, cikgu. Buka perniagaan lagi? Saya akan kalau boleh besarkan lagi perniagaan saya, cikgu. Okey, lagi? Saya akan kalau boleh saya nak memperbaiki rumah, boleh cikgu? Boleh. Jadi macam-macam idea. Apabila calon-calon ada idea, untuk menjawab soalan rubrik ni, calon kena ada idea. Mula-mula sekali senaraikan semua idea yang ada, kemudian pilih satu idea yang terbaik yang kita boleh kembangkan. Ya. Jadi yang Fizi jawab tadi, cikgu pilih membuka perniagaan. Ya. Kemudian kita lihat apabila membuka perniagaan, contohnya, bagi contoh berdasarkan kepada duit tadi, bagi contoh. Contohnya membuka gerai burger, kemudian peniaga dapat untung. Bila dapat untung, taraf hidup meningkat. Nampak tak? Dia punya pengembangan tu. Ya?
Kemudian keuntungan tadi boleh digunakan untuk membesarkan perniagaan atau buka cawangan. Ya, kemudian ini dapat dibuktikan melalui keluk penawaran beralih ke kanan. Ini yang cikgu kata tadi. Apabila menjawab soalan rubrik, salah satu cara murid ataupun calon nak dapat cemerlang ialah dengan menghubung kait dengan keluk ataupun dengan rajah. Ya, ini contoh rajahnya. Okey, kemudian kita huraikan rajah tersebut. Ya, bermula pada keseimbangan asal, kemudian bila lebih banyak cawangan dibuka, keluk penawaran beralih ke kanan dari S0 ke S1 S1. Jadi harga menurun dari P0 ke P1. Keseimbangan baru pada titik E1 pada tingkat harga P1 dan kuantiti Q1, ya, di sini, ya. Okey, kemudian soalan ni belum lagi dapat cemerlang lagi, Fizi. Kita kena teruskan lagi. Kita kena kembangkan lagi daripada jawapan tadi. Pembukaan beberapa cawangan memerlukan lebih ramai pekerja. Jadi ini dapat mencipta peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Jadi yang tadi kita dah kaitkan dengan rajah, sekarang kita kaitkan yang ini dengan tajuk daripada subtopik yang lain. Itu yang kita nak murid-murid ataupun calon-calon SPM kita menjawab, di mana boleh mengaitkan dengan rajah, boleh mengaitkan dengan subtopik-subtopik yang lain, ya. Okey, seterusnya secara tidak langsung kadar pengangguran dalam negara dapat dikurangkan. Dan akhirnya objektif makroekonomi bagi mencapai guna tenaga penuh akan tercapai. Jadi pada tahap ini calon masih belum dapat cemerlang lagi, Fizi, sebab dia masih menghuraikan satu sisi sahaja. Sekarang kita nak pergi sisi yang kedua. Okey. Bagaimanapun pengeluaran iCitra memberi kesan negatif. Yang ni sisi kedua. Dari segi tabungan. Tabungan akan berkurang. Pencarum tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk kelangsungan hidup pada masa depan. Ini seterusnya menjejaskan kualiti hidup mereka pada masa hadapan. Itu dia antara penerangan yang diberikan oleh cikgu kita pada hari ini. Cikgu, boleh cikgu rumuskan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu? Baik, pada hari ini kita telah mempelajari bagaimana teknik untuk menjawab soalan bahagian A dan juga bahagian B. Jadi untuk calon-calon SPM, cikgu nasihatkan untuk semua calon bersedia fahami kata-kata tugas dan juga bersedialah dengan kalkulatornya, alat tulisnya dan sebagainya. Yang penting jangan tinggalkan kertas jawapan tu dengan kosong. Baik. Cuba menjawab. Terima kasih kepada Cikgu Zainab kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Selangor, dan terima kasih kepada Cikgu Juru Bahasa Isyarat kita, Cikgu Muhammad Nazri Hussein daripada SMK Pendidikan Khas Persekutuan Perempuan Pulau Pinang, Malaysia, dan terima kasih kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton sukses SPM 2022 pecutan. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang ambil ekonomi. Semoga berjaya dan fokus sentiasa. Sukses selalu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya Fizi. Bye-bye.